وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم. صل وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك سيد المعصوم وعلى آله وصحبه وأهل محبتي وأصلح شؤون الأمة وفرج عنا الهموم والغموم يا حي يا قيوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih kepada pengurusi majlis, tuan-tuan imam, Bilal, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada di bulan Syaban, bulan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada di sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada di dalam rumah Allah Ta'ala ini akan mendapat nazalat alaihi musyakinah wa ghasyiyahumur rahmah wa hufathumul malaikah wa zakarahumullah fiman indah. Maka akan mendapat ketenangan daripada Allah dan juga akan mendapat rahmat dan akan mendapat doa malaikat dan akan disebut nama-nama yang hadir dalam majlis ini insya-Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita datang yang membawa dosa balik diampunkan segala dosa-dosa kita. Jadi pada malam ini mengenai tajuk mengenai kelebihan bulan Syaban al-mubarak yang penuh dengan keberkatan. Sumya Syaban li'annahu yatasha'abu minhu khairun katsir. Maka dikatakan Syaban ini kerana menonjol kebaikan yang banyak yang ada di dalam bulan Syaban. Dan dikatakan juga diambil bagi perkataan Sya'ab. Sya'ab ini adalah lereng-lereng bukit, bermakna jalan-jalan di tepi bukit ataupun dikenali dengan tariqul khair, jalan kebaikan. Maka diriwayatkan daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyyatakum fihi. Dan apabila masuk saja Sya'ban, maka hendaklah kamu sucikan diri kamu. Mulakan dengan penyucian diri kita, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu niyyatakum fihi, dan hendaklah kamu mengelokkan niat berada di bulan Sya'ban. Apabila kita berada di bulan Syaban, kita kena elokkan niat kita dan kita kena berazam untuk melakukan amal ibadat, dan ada maksiat-maksiat yang kita lakukan, kita kena berazam untuk meninggalkannya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita tidak mampu, sehebat mana ilmu kita, sehebat mana ibadat kita, kita tak mampu nak meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak ada daya upaya, kita tidak ada kemampuan untuk menolak maksiat, kita tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu di bulan Syaban kita mohon pada Allah agar Allah memberi pertolongan kita melakukan amal ibadah di bulan Syaban ini sehingga kita sampai ke bulan Ramadan. Maka bulan Syaban ini bulan yang penuh dengan keberkatan. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam doanya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkatlah kami di dalam bulan Syaban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqulu la yasumu wa kana aktsaru siyami fi Sya'ban. Dan dikatakan dalam hadis riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa dia berpuasa, sehingga kami mengatakan Rasulullah ni tidak berbuka, puasa sentiasa. Dan kalau berbuka sehingga kami mengatakan Nabi tidak berpuasa. Maka namun yang paling banyak Nabi berpuasa dikatakan wa kana aktsaru siyami fi Sya'ban,
dan Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah berpuasa di bulan Sya'ban sepenuhnya. Bulan Sya'ban sepenuhnya bulan Ramadan. Maka begitu kasihnya Nabi di dalam bulan Sya'ban, Nabi mempertingkatkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat An-Nasa'i, di dalam satu hadis daripada Usamah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahri min syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Katanya, ya Rasulullah, tidak aku melihat engkau berpuasa daripada satu bulan daripada bulan-bulan sebagaimana kamu berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, bulan-bulan lain kamu berpuasa, tapi saya melihat di bulan Sya'ban lebih sikit kamu berpuasa daripada bulan yang lain. Lalu Nabi SAW mengatakan, zaka syahrun yaufilun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang ramai orang lalai di bulan itu. Bulan apa? Bulan Sya'ban. Ramai orang lalai. Ia adalah di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab dan Ramadan di tengah-tengahnya bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini katanya Rasulullah mengatakan bahawa inilah bulan yaufilun nas anhu, manusia lalai daripadanya. Jadi kita ini hendaklah mengambil kelebihan di bulan Sya'ban. Apa yang perlu kita lakukan? Kita kena berazam untuk mempertingkatkan amal, dan kita perlu memperbaiki diri kita, dan kita juga kena berazam untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan amal. Di dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, man salla ya arba'ina yauman, sesiapa yang sembahyang 40 hari. 40 hari itu yang dalam keadaan yudriku jama'ata fi takbiratul ula, dia dapat sembahyang jamaah dalam takbiratul ula, sembahyang awal 40 hari. Jadi kalau 30 hari bulan Ramadan, 10 hari kemudian diambil bulan Sya'ban, cukup 40 hari, dia akan dapat kelepasan daripada munafik dan kelepasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Sya'ban ini diceritakan, innalil malaikati fis sama'i lailatul 'aid, sesungguhnya malaikat di langit sana akan menyambut 2 hari raya. Kita sebagai orang yang beriman ada 2 hari raya, dan malaikat juga menyambut 2 hari raya. 2 hari raya malaikat. Kama annal muslimina fil ardi yaumai 'aidin, orang Islam menyambut 2 hari raya, maka malaikat menyambut 2 hari raya. Sekarang ni para jemaah, tahukah apakah hari raya bagi malaikat? Hari apakah? Waktu bilakah malaikat mengatakan ini hari raya dia? Kalau kita bagi orang yang beriman, kita tahu hari raya kita ialah hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha. Apakah hari raya bagi malaikat? Maka ada 2 malam hari raya bagi malaikat. Fa'idul malaikati lailatul bara'ah, dan hari raya malaikat adalah malam kelepasan. Malam kelepasan, Allah lepaskan orang tadi daripada azab Allah Subhanahu wa taala. 2 malam itu ialah wahia lailatul nisfi minas Sya'ban wa lailatul qadri. 2 malam raya bagi malaikat adalah 1 malam nisfu Sya'ban dan 1 lagi malam lailatul qadar. Maka malam nisfu Sya'ban, malam besok, malam nisfu Sya'ban, maka adalah malam hari raya bagi malaikat. Maknanya malaikat sudah bersiap-siap esok sambut hari raya, kerana itu adalah hari raya para malaikat. Dan satu lagi adalah malam Lailatul Qadar. Adapun malam nisfu Sya'ban diketahui, yakni 15 Sya'ban. Tetapi Lailatul Qadar tidak diketahui. Hanya 10 malam yang terakhir ada 1 malam yang dikenali dengan Lailatul Qadar. Maka 2 malam ini dikenali dengan malam hari raya bagi malaikat. Maka ada pun orang beriman wa'idul mu'mini yaumal fitri wa yaumul adha. Orang yang beriman hari raya ialah Aidil Fitri dan hari raya Adha. Walihaza sumiyat lailatul nisfi Sya'ban lailatul Aidil malaikah. Maka dengan itulah dipanggil malam nisfu Sya'ban adalah hari raya malaikat.
Dan ditafsir oleh Al-Imam As-Subuki, mentafsirkan bahawa dikatakan bahawa malam itulah malam Bara'ah, malam kelepasan. Apa maksud malam kelepasan? Malam nisfu Sya'ban itu annaha tukaffiru dzunuba sanatan. Maka sesungguhnya malam nisfu Sya'ban itu menghapuskan dosa 1 tahun. Siapa yang berkata? Al-Imam As-Subuki, seorang ulama yang muttaba, seorang ulama yang saleh. Dia menyatakan bahawa annaha tukaffiru dzunuba sanah, sesungguhnya malam itu malam penghapusan 1 tahun. Maka jamaah yang mari malam ini ataupun yang dengar malam ini, hendaklah malam besok hidupkan, jangan tidak hadir ke masjid. Kerana sesungguhnya innaha tukaffiru dzunuba sanah, kerana sesungguhnya malam itu adalah malam penghapusan dosa 1 tahun. Dan dikatakan juga bahawa inilah satu kebesaran yang Allah Ta'ala beri, keistimewaan yang Allah Ta'ala beri pada bulan Sya'ban, dan lebih besar pada malam lain. Walailatul Jumaat tukaffiru dzunuba usbu'. Adapun malam Jumaat dia hanya menghapuskan dosa 1 minggu. Malam Jumaat orang beribadat pada Jumaat, maka 1 minggu dihapuskan. Malam Jumaat beribadat, maka 1 minggu dihapuskan. Maka ada satu orang ulama di Indonesia, dia sudah meninggal dunia, namanya Kiai Zaini Al-Mukarram Kiai Zaini. Beliau orang yang tidak tidur pada malam Jumaat. Bertahun-tahun hidupnya tidak tidur malam Jumaat. Dia beribadat malam Jumaat, beribadat sampai pagi. Kerana apa? Kerana menghapuskan dosa 1 minggu. Tetapi nisfu Sya'ban menghapuskan dosa. Tukaffiru dzunuba sanah, menghapuskan dosa 1 tahun. Ini ditafsir oleh Al-Imam As-Subuki, menyatakan tentang kelebihan bulan Sya'ban. Maka kalau orang mengatakan tidak ada lebih bulan Sya'ban, ini satu kesilapan. Kerana bulan Sya'ban ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tidak, Nabi tak kata Allahumma barik lana fi Sya'ban. Maknanya berkatkan kami di bulan Sya'ban ini. Dan dikatakan bahawa apabila sahaja walailatul qadri pula, kalau lailatul qadar tukaffiru dzunubal umri. Maknanya lailatul qadar ni dia boleh menghapuskan dosa sepanjang hidup. Kalau orang tu hidup maknanya 80 tahun, moga-moga dihapuskan dosa 80 tahun kalau dia menghidupkan malam Lailatul Qadar. Maka dikatakan juga bahawa oleh kerana itu dikatakan malam ini, malam nisfu Sya'ban adalah malam ihya, iaitu malam yang perlu dihidupkan. Wa man ahya lailatal aidi wa lailatan nisfi Sya'ban lam yamut qalbahu yauma yamutu qulub. Sesiapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban ada satu malam, malam nisfu Sya'ban, siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala tidak mematikan hatinya ketika mana Allah matikan hati-hati orang lain. Allah hidupkan hati dia, Allah jaga hati dia ketika mana Allah mematikan hati-hati orang lain. Maka malam nisfu Sya'ban juga dipanggil Lailatul Hayat, malam yang hidup. Malam Lailatul Sya'ban itu dipanggil Lailatul Takfir, malam penghapusan dosa. Malam Lailatul nisfu Sya'ban juga dipanggil Lailatul Syafa'ah, malam mendapat syafaat. Malam mendapat syafaat. Maka diriwayatkan di dalam satu hadis, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam sa'alallahu ta'ala lailata salisa asyara syafa'ata fi ummati fa a'tahu as-sulus wa sa'alahu lailata rabi'a asyara fa a'tahu sulusain wa sa'alahu lailata khamisa asyara fa a'tahu al-jami'. Nabi SAW minta kepada Allah Ta'ala. Rasulullah berdoa kepada Allah pada malam 13 Sya'ban. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin memberi syafaat kepada umat aku. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, minta agar dapat beri syafaat kepada umat dia. Pada malam itu adalah 13 Sya'ban. Maka Allah memberi kepada Rasulullah SAW, baik, kamu boleh memberi syafaat 1/3 daripada umat kamu. Allah Ta'ala beri banyak mana? Sulus, 1/3 sahaja.
pada malam 14 Syaban. Pada malam 14 Syaban Rasulullah munajat lagi kepada Allah. Ya Allah, aku ingin memberi syafaat kepada umat aku. Allah memberi jawapan, baiklah 2/3 daripada umat kamu. Kamu boleh memberi syafaat. Kemudian malam 15 Syaban lagi Rasulullah doa lagi kepada Allah, minta lagi munajat kepada Allah Ta'ala, minta, ya Allah, aku ingin memberi syafaat kepada umat aku. Maka Allah Ta'ala memberinya, fa'atahul jami', Allah Ta'ala beri sekaliannya. Semuanya Allah Ta'ala beri sepenuhnya. Engkau boleh memberi itu. Kecuali siapa? Kecuali orang yang fara minallah, orang yang lari daripada Allah. Allah Ta'ala beri, mana-mana umatmu yang nak mari kepada aku, mana-mana umatmu yang nak dekatkan diri kepada Allah, mana-mana umatmu yang nak bertaubat, kamu boleh beri syafaat belaka. Illa kecuali man farra minallah, orang yang nak lari daripada Allah Ta'ala, wa taba'ada anhu bi israri ala maksiyah, ataupun orang yang lari daripada Allah dengan berterusan maksiat. Maknanya kalau kita bermula pada malam ini, dalam bulan Syaban, kita niat nak jadi ahli ibadat, kita nak cari rahmat, kita nak dekatkan diri dengan Allah, kita nak bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala kata pada Rasulullah, kepada umat kamu yang nak datang kepada Allah bermula daripada bulan Syaban, Allah beri semua, kamu boleh beri syafaat. Illa man farra minallah, kecuali orang yang lari daripada Allah. Wa taba'adu wa taba'ada anhu, yang menjauhkan diri daripada Allah, bi israri ala maksiyah, orang yang berterusan pada maksiat je tak dapat. Mana-mana yang beribadah, yang nak dekatkan diri dengan Allah, yang nak bertaubat, Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah, fa'atahul jami', baiklah Muhammad, baiklah Rasulullah, engkau semua boleh beri syafaat. Orang yang nak dekat pada aku semua dapat syafaat, kecuali orang yang lari sahaja. Hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bahawa begitu besarnya kelebihan Syaban. Istimewa sungguh Syaban ini. Maka bulan Syaban adalah bulan ibadah, bulan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan juga bulan penghapusan dosa, bulan penghidupan, bulan penghidupan, iaitu bulan yang kita hidupkan, malamnya beribadah kepada Allah Taala. Dan dikatakan juga bulan baraah, bulan kelepasan daripada azab Allah Taala. Dan dikatakan juga tusamma lailatu, bukan bulan, malam, malam ataupun bulan pun boleh. Kalau malam nisfu Syaban. Dan dikatakan nisfu Syaban juga lailatul maghfirah, adalah malam keampunan. Maka di bulan ini kita kena berusaha beribadat kepada Allah, dan bulan ini juga kita mencari keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha la yutalli'u lailatan nisfi minasy sya'ban ila ibadihi wa yaghfiru li ahli al-ardi illa rajulaini musyrikun wa musyahin wa tusamma lailatul adqi. Maka dikatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat-lihat, meninjau-ninjau, tengok-tengok pada malam nisfu Syaban kepada hamba-hambanya. Allah melihat hamba-hamba malam nisfu Syaban. Maka malam nisfu Syaban malam ibadah, bukan nisfu Syaban malam rehat, tidak. Malam besok bacalah Yasin, nak baca pun zikirlah sampai ke pagi pun, buatlah amal ibadat. Selagi mana tidak buat maksiat, alhamdulillah. Selagi mana orang buat ibadat, jangan larang. Mereka sedang buat ibadat, jangan larang orang baca Yasin, jangan larang orang berzikir, jangan larang orang buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya malam itu orang akan mencari kelebihan-kelebihan untuk nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa sesiapa yang menghidupkan malam nisfu Syaban, Allah Ta'ala ni yattali'u, maknanya Allah Ta'ala tengok kepada hamba-hamba dia, wa yaghfiru li ahli ardi, Allah Ta'ala mengampunkan penduduk bumi tadi, illa rajulaini, kecuali dua jenis lelaki. Lelaki apa? Musyrik, yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bergantung dengan selain daripada Allah Ta'ala, dan musyahin. Musyahin ni orang yang suka bermusuh-musuhan. Maka malam ini kita niatkan dalam hati kita memaafkan segala kesalahan-kesalahan orang.
Apabila kita memaafkan segala kesalahan orang, Allah akan memaafkan segala kesalahan kita. Kita sebelum kita wafat bertemu dengan Allah, kita niatkan di dalam hati agar tidak ada lagi orang yang akan tertahan dengan sebab kita. Bahkan kita memohon kepada Allah agar Allah maafkan dosa kita, kita maafkan dosa-dosa orang lain terhadap kita. Maka dikatakan dua jenis lelaki, musyrik yang syirik kepada Allah, dan yang kedua al-musyahid, yakni yang suka bermusuh-musuhan. Maka malam ini dipanggil apa? Malam nisfu Sya'ban ini dipanggil Lailatul Idqi, malam kelepasan. Idkun, iaitu malam kelepasan ataupun pembebasan daripada azab Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah taala mengampunkan akan dosa-dosa. Maka demikianlah kemuliaan bulan Sya'ban ini. Allah ampunkan penduduk bumi. Yang mana yang ingin mencari keampunan Allah, Allah ampunkan penduduk bumi yang mereka itu melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama mengatakan, hidupkanlah malam nisfu Sya'ban ini, hidupkanlah malam Sya'ban. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, siapa yang menghidupkan 5 malam, malam awal Rajab, malam hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, Allah taala akan memelihara dia dan dijauhkan dia daripada azab api neraka Allah taala. Setengah ulama mengatakan bahawa sesiapa yang menghidupkan 5 malam ini, Allah taala masukkan syurga tanpa hisab. Maka demikianlah kelebihan-kelebihan yang ada di bulan Sya'ban. Itu baru bulan Sya'ban pun kita nak baca tentang keistimewaan dia, begitu banyak keistimewaan yang ada. Maka para ulama menyusun, bila Rasulullah kata hidupkanlah bulan Sya'ban, malam malam nisfu Sya'ban, hidupkan. Bagaimana nak hidupkan, itu terserah. Nabi tak tunjuk satu-satu cara. Sebab itu sunnah Nabi ada yang khusus, ada yang umum. Ada yang khusus, Allah Ta'ala Nabi sudah tetapkan sembahyang sunat rawatib itu mesti 2. Maknanya lepas asar tidak ada rawatib, lepas subuh tidak ada rawatib, sudah dikhususkan. Tetapi ada yang umum. Rasulullah suruh baca Quran, bacalah Quran. Rasulullah mengatakan bacaan Yasin itu dia punya fadilat 10 kali khatam Quran. Maka orang-orang yang soleh, mereka itu mengintai, melihat bagaimana amalan-amalan yang afdal yang perlu dilakukan. Jangan tanya Rasulullah buat ke tidak buat, kerana sesungguhnya Rasulullah menyuruh kita buat. Bila Rasulullah mengatakan hidupkanlah malam nisfu Sya'ban, maka itu umum. Kamu nak baca Quran, silakan baca. Kamu nak berzikir, silakan berzikir. Kamu nak semayang sampai pagi, semayanglah sampai pagi. Kamu nak infak malam-malam pergi rumah fakir miskin sampai ke subuh, itu terpulang selagi mana kamu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Tidakkah membaca Yasin itu adalah menghidupkan malam? Tidakkah berzikir itu menghidupkan malam? Maka ada yang melarangnya itu. Ini sebenarnya satu kesilapan. Jangan sampai orang tidak beribadat di bulan Sya'ban, lebih-lebih lagi pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Maka carilah kelebihan-kelebihan. Boleh ke nak mengkhususkan amalan? Tidak ada masalah, kerana satu orang sahabat dia suka membaca surah Al-Ikhlas. Baca sama surah Al-Ikhlas. Setiap kali semayang baca surah Al-Ikhlas. Maka direkaskan cerita, orang bagi tahu pada Rasulullah mengenai sahabat ni, tak ada surah lain, surah Al-Ikhlas. Macam tak ada surah lain maknanya, tapi baca surah Al-Ikhlas. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang sentiasa membaca surah Al-Ikhlas. Dia mengatakan bahawa dia cinta kepada surah itu, dia kasih kepada surah itu. Rasulullah mengatakan wajabat jannah, wajib dia masuk syurga. Orang Melayu zaman dulu lagi kita daripada kecil, maknanya memang dididik. Orang masyarakat Melayu kita ini memang cinta surah Yasin daripada kecil. Hatta ada orang tak pandang ngaji, tak boleh ngakak-ngakak lain, Yasin dia ingat.
Yasin dia ingat. Maknanya, kenapa? Kerana Yasin ini ditanam oleh ulama-ulama dulu supaya kamu cinta satu surah. Ingat, ada satu orang sahabat, ia nak nikah, tapi tak ada duit. Akhirnya dia kata, saya ada satu surah saja ya Rasulullah, jadikan mas kahwin. Maka tak apalah, Rasulullah kahwinkan dia. Surah apa tu? Inna a'tayna. Inna a'tayna saja. Tak apa inna a'tayna, ingat ke surah panjang Al-Baqarah. Maka dinikahkan dengan mas kahwin surah Inna a'tayna. Rasulullah terima, tak ada apa-apa. Maka begitulah. Maka masyarakat kita menyusun. Sebenarnya bukan masyarakat Melayu menyusun. Rupanya bila dibaca dalam kitab kita, ada satu orang ulama nama Imam Fakhr Razi. Beliau mengamalkan baca Yasin 3 kali dalam bulan Syaban. Membacakan mana pada malam nisfu Syaban. Maka itu tidak mengapa masalah. Yang kita larang malam nisfu Syaban duk joget lagi. Itu kena larang. Malam ni pun tak ada fikir ke ibadat, duk sibuk benda-benda lalai, itu kena larang. Itu tidak boleh. Itulah bid'ah, maknanya buat yang Nabi tak buat. Adapun ibadat itu terpulang. Yang paling penting beribadat. Maka ulama-ulama berijtihad, mereka memberi pandangan. Hanya kita tak wajib baca surah Yasin, nak baca surah apa-apa pun tidak ada masalah. Tetapi yang paling penting menghidupkan malam nisfu Syaban. Maka dikatakan bahawa katanya Malik bin Anas, nak cerita sikit kisah Malik bin Anas. Ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila manzili Aisyah radhiyallahu anha fi hajatin. Katanya Rasulullah, "Hei Anas bin Malik, kamu pergi rumah Siti Aisyah." Maka Rasulullah perintahkan Anas bin Malik pergi ke rumah Siti Aisyah, ada hajat-hajat yang tertentu. Maka pergilah Anas bin Malik. Ketika mana Sayyidina Anas bin Malik pergi, maka Sayyidina Anas bin Malik ni dirasa agak, dia ahli khidmat. Sayyidina Anas ni dia khidmat Rasulullah. Jadi Rasulullah telah menyampaikan kepada sahabat mengenai kelebihan malam nisfu Syaban. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat tentang malam nisfu Syaban. Tapi ketika mana kuliah tu, Nabi perintahkan, "Ya Aisyah, ya Anas, kamu pergi rumah Aisyah, ambil benda-benda yang tinggal tu." Adalah benda-benda hajat. Ia tak disebut fi hajatin, ada satu hajat. Maka dia pun pergilah cepat-cepat. Bila cepat-cepat, faqultu laha, aku pun kata pada Siti Aisyah, asra'i, cepat-cepat sikit. Cepat-cepat sikit. Fa ini taraktu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuhum an lailati nisfi min Sya'ban. Katanya Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik, cepat-cepatlah wahai Aisyah. Maknanya selesaikan hajat tadi. Kalau ada barang aku suruh atau barang, cepat-cepat sikit. Aku nak pergi jumpa, aku nak pergi kuliah Rasulullah. Sebab masa aku tinggal tadi, Rasulullah tengah cerita tentang malam nisfu Sya'ban. Maknanya Rasulullah memberi kuliah khusus mengenai malam nisfu Syaban. Dan masa Rasulullah cerita tentang malam nisfu Syaban, Anas bin Malik diperintahkan pergi rumah Siti Aisyah. Oh, terlepas maknanya. Kalau ada YouTube boleh tengok mula. Mana terlepas. Maka cepat-cepatlah. Kalau asra'i ya Aisyah, cepat-cepat sikit katanya. Fa inni taraktu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuhum an lailati nisfi min Sya'ban. Masa aku tinggal tadi, Rasulullah tengah cakap malam nisfu Sya'ban. Aisyah kata, kalau pergi semula pun dadang dah. Mari dadang pula. Faqala ya Anas, katanya Siti Aisyah, ya Anas, ijlis, duduk sini, hatta uhaddisuka bihadisin lailati nisfi min Sya'ban. Duduklah biar aku cakap satu hadis yang Rasulullah cerita kat aku tentang malam nisfu Sya'ban. Aisyah takut Anas bin Malik tak sempat tentang ilmu malam nisfu Sya'ban. Katanya, duduklah biar aku cakap. Biasanya isteri Rasulullah dia cakap balik tabir. Balik tabir dengan sahabat. Duduklah, kerana aku ingin memberitahu kepada kamu, hatta uhaddisaka bihadisil lailati nisfi min Sya'ban. Biar aku ceritalah tentang malam nisfu Sya'ban. Tika lailah kana lailati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu malam tu malam aku, malam giliran aku, kata Siti Aisyah radhiyallahu anhu, wajaa wa dakhala ma'i fi lihafi wantabihat min al-laili lam ajidhu. Katanya Siti Aisyah, pada malam tu kebetulan malam aku. Malam aku, jadi aku pun maknanya
Satu malam itu aku pun tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok Rasulullah tak ada di samping aku. Aku pun cari dia, cari-cari lam tajidhu. Aku tahu dia gimana. Katanya Siti Aisyah mula tidur dengan Rasulullah. Sama, tengok-tengok Rasulullah tak ada. Rasulullah tak ada. Maka dia pun tengok Rasulullah tak ada, dia cari. Lam tajidhu, tak dapat, tak tahu gimana. Faqultu, aku pun kata, la'allahu zahaba ila jariyatihi Kibtiyah. Boleh jadi dia pergi pada hamba dia yang bernama Kibtiyah. Boleh jadi katanya. Kalau Maryah Kibtiyah ni salah seorang yang jadi isteri Nabi. Dia bekas hamba. Maka rasa-rasa takut pergi situ. Fakharajtu. Maka aku pun keluarlah. Aku pun keluar, aku pun berjalanlah di masjid. Famaratu fil masjid, aku pun berjalan di masjid. Dia cari Rasulullah pergi mana ni, kata Siti Aisyah. Risau juga Siti Aisyah ni. Takut dia pergi kat giliran isteri lain, padahal malam tu giliran dia. Pada malam itu lailati, malam aku, katanya Siti Aisyah ni. Lalu pun dia pun pergi cari. Tengah-tengah ni dia masuk dalam masjid. Tengah-tengah masuk waqa'at rijli alaihi, maka macam kita terkena kaki aku ni dah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berjalan-jalan, mungkin malam itu tengah-tengah lewat malam, cari mana Rasulullah, masuk dalam masjid, tengah jalan terkena kaki Rasulullah. Rupanya Rasulullah buat apa? Dia pun dapat tahu rupanya Rasulullah duduk semayang. Duduk semayang malam itu. Maknanya apa? Malam nisfu Syaban Rasulullah berjaga malam. Rasulullah tengah semayang masa ketika itu. Lalulah Rasulullah kata, sajadalaka suwadi wa khiyali wa amina bika fuadi. Maka mengatakan, aku sujud padamu ya Allah dengan sepenuh jiwa raga aku, dan sepenuh hatiku aku beriman denganmu ya Allah. Wa hazihi yadi wa ma janaitu biha ala nafsi. Inilah tangan aku dan apa yang aku sembunyikan daripada diri aku ini, dan dengannya atas diri aku. Ya aziman, wahai Allah yang maha agung. Ya ujili kulli azimin fi zamba. Wahai Allah yang maha agung, mengharapkan dengan setiap keagungan, maka ampunkanlah akan dosa yang akan dosa. Maka Rasulullah minta ampun dosa. Adakah Rasulullah berdosa? Tidak berdosa. Rasulullah itu ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Dosa Rasulullah tidak diampunkan oleh Allah. Rasulullah tidak ada dosa, diampunkan sebelum dan selepas, tidak ada dosa bagi Rasulullah. Tapi Rasulullah minta ifi zamba azim, dosa, ampunkanlah dosa-dosa. Maka kata ulama, Rasulullah berdoa kepada Allah minta ampun dosa adalah minta ampun dosa akan umatnya. Kerana mengatakan bahawa Rasulullah tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Ada orang tanya dulu, dia kata masa Nabi mati sahabat buat tahlil tak? Dia tanya, sahabat buat tahlil lah. Kamu ni tak faham sungguhlah Rasulullah tanya begitu. Takkanlah sahabat nak kata Allahumma fillahu warhamhu. Ini Rasulullah. Maknanya Rasulullah makna cukup Allah Ta'ala, maknanya yang mengasihi. Maka Rasulullah tidak ada dosa, tapi Rasulullah minta ampun. Rasulullah minta ampun. Maka minta ampun pada malam apa? Pada malam nisfu Syaban, Rasulullah bersembahyang, sujud kepada Allah Ta'ala, beribadat kepada Allah Ta'ala. Sudah masuk Isya'? Jadi kita bagi wang kepada muazzin untuk melakukan azan. Nanti kita sambung balik. Boleh sambung sekali ya jemaah ni? Boleh? Boleh ya? Ni baru mukadimah hari ni. Nanti lepas pada azan kita sambung sikit lagi. Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا حي بالله. على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. رسول اللهم وسلم مدني وسلم وقوة وبثق محمد. Kita sambung semula sikit. Kisah mengenai Anas bin Malik. Satu hari Nabi suruh Anas bin Malik pergi rumah Siti Aisyah. Maka Anas bin Malik pun pergi ke rumah Siti Aisyah. Ketika mana pergi atas satu hajat, katanya Anas bin Malik, cepat-cepat sikit, aku ni meninggalkan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah bercakap tentang malam nisfu Sya'ban, tentang lailati nisfi min Sya'ban. Katanya Siti Aisyah, ya Anas ijlis hatta uhaddisaka bi hadisin lailati nisfi min Sya'ban. Duduklah wahai Anas, biar aku cakap kepada kamu satu hadis, aku ceritakan kepada kamu satu hadis yang mana hadis ini menceritakan tentang malam nisfu Sya'ban. Lalu katanya itu pada satu malam, kebetulan malam itu malam aku, kata Siti Aisyah, dan ketika itu Rasulullah SAW bersama dengan dia di dalam rumah. Tiba-tiba satu malam itu aku dapati Rasulullah tidak ada. Maka aku pun fikir, Rasulullah pergi ke mana? Boleh jadi pergi ke jumpa dengan hamba dia, seorang wanita yang bernama Kibtiyah, daripada Kibtiyah. Maka mulalah Siti Aisyah mencari Rasulullah. Ketika mana itu Siti Aisyah radhiyallahu anha masuk di dalam masjid. Bila masuk dalam masjid, cari-cari, tersepak ataupun terlanggar kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya kelihatan Rasulullah sedang sujud. Ketika mana Rasulullah sujud, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila berdoa kepada Allah taala, apa yang doa Rasulullah minta? Rasulullah kata, ya azima ya ujili kulli azimi ayfil zambul azim. Dia kata, wahai Allah yang maha agung, dengan setiap keagungan kamu ampunlah akan dosa-dosa besar. Maknanya zambil azim, dosa besar. Adakah Rasulullah melakukan dosa besar? Tidak. Kenapa dibacakan ifi zambal azim? Batu ulama mengatakan Rasulullah meminta ampun kepada umatnya.
Maka lalu Rasulullah pun membaca ayat dalam sujud. Siti Aisyah mendengar ketika mana Rasulullah sujud, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Maka itulah yang di antara yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud, dan antara yang Nabi baca doa ketika itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam itu bersungguh Nabi berdoa. Sehingga Rasulullah berdoa lagi, Allahumma zukni qalban. Rasulullah berdoa untuk dirinya, tetapi sebenarnya untuk umatnya. Allahumma zukni qalban taqiyan naqiyan. Qalban taqiyan naqiyan kama minasyirki birya la kafiran wala syaqiyya. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, rezekikan kepada aku hati yang takut kepada Allah, hati yang naqiyan, yang bersih, sebagaimana Engkau bersihkan daripada sifat syirik dan Engkau bersihkan daripada sifat riya di dalam amal. La kafiran, dalam keadaan tidak kufur kepada Allah, wala syaqiyan, dalam keadaan tidak celaka. Maka Nabi SAW berdoa, summa ada sajidan, doa-doa sujud pula Nabi sujud pula maknanya. Maka demikianlah, habis sujud pula, lepas tu semayang, doa pula lagi. Nabi berdoa lagi, a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi'afika min uqubatika wa bika minka la ahsa sana'an 'alaika anta asnaita 'ala nafsika aqulu kama qala abu akhi Daud ay fi wajhi fit turab li sayyidi wa haqqi li wajhi sayyidi ayyaghfira. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, aku berlindung dengan keradaan Engkau daripada kemurkaan Engkau, dengan kemaafan Engkau daripada penyiksaan Engkau, dan sesungguhnya aku ini tidak mampu memuji atas Engkau sebagaimana Engkau memuji akan dirimu. Hanya aku mengatakan sebagaimana katanya saudara aku Nabi Daud alaihissalam, ighfir wajhi, ampunkanlah wajah aku. Mana ampunkan diri aku. Maknanya apa? Maknanya ibadat Rasulullah malam ni Syaban, sujud sampai lewat malam, minta doa, minta ampun kepada Allah. Maka bila minta ampun, bertaubat di bulan Syaban, baru ringan beribadat di bulan Ramadan nanti. Maka kesimpulan ibadat Rasulullah minta ampun, banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sampai Aisyah tengok lepas sujud, baca sujud, habis sujud doa, mayang pula sujud doa sama dengan Allah Ta'ala. Akhir sekali Rasul katanya Siti Aisyah, bi abi anta wa ummi, anta fi wadin wa ana fi wadin. Demi ayahku dan ibuku, engkau satu lembah, aku satu lembah. Maknanya kamu jauhnya aku denganmu ya Rasulullah. Jauhnya kita ni, Rasulullah fi wadin wa anna fi wadin. Saya dalam satu lembah, Rasulullah dalam satu lembah. Nak kabarnya Aisyah merasakan, oh jauhnya, bersungguh Nabi SAW berdoa kepada Allah. Baik itu dikatakan bahawa malam nisfu Syaban, malam pengampunan, malam Syaban, malam yang ada sangat besar keistimewaan. Maka dikatakan bahawa anna lillah azza wa jalla fi hadhihi lailah, pada malam lailatul nisfu Syaban itu, malam itu bagi Allah Taala ada apa? Utaqa'u minan nar, pelepasan daripada azab api neraka. Para jemaah sekalian yang mendengar kuliah ini, ambil perhatian. Moga-moga malam besok nama kita tertulis orang yang mendapat kelepasan daripada azab api neraka. Yang ada pada malam ini di masjid, malam besok jangan tidak ada di masjid. Kerana malam besok ini banyak hadis ataupun kenyataan-kenyataan ulama ataupun kenyataan orang-orang salihin, mereka bersungguh-sungguh dalam beribadat. Jangan sampai kita ini menjauhkan ibadat. Maknanya terpulang ibadat. Kita tidak larang ibadat apa. Ada nak yasin, silakan yasin. Nak sembahyang sunat, silakan sembahyang sunat. Nak berzikir, silakan berzikir. Selagi mana dia menghidupkan malam itu amalan yang terpuji. Kerana dipanggil Lailatul Hayah, malam kehidupan. Kita disuruh hidupkan malam. Jadi dikatakan bahawa pada malam itu ada utaqa'u minanna, kelepasan daripada azab api neraka. Dikatakan bahawa Allah Ta'ala lepaskan mereka itu daripada azab api neraka.
Ketika mana Aisyah kata ana fi wadin wa anta fi wadin, saya duduk satu lembah lain, kau Rasulullah duduk lembah lain, jauhnya kami dengan kamu. Rasulullah kata ya Humairah, wahai Aisyah tu Humairah, iaitu gelaran pada isteri. Amma ta'lamina anna hadhihi lailatan nisfi min Sya'ban? Aisyah, kamu tahu tak malam ni kan malam nisfu Sya'ban? Maknanya kamu tengok Rasulullah berdoa dah. Aisyah, kamu tahu tak amma ta'lamina anna hadhihi lailatan nisfu min Sya'ban? Mu tahu tak malam ni kan malam nisfu Sya'ban? Kerana inna lillah azza wa jalla fi hadhihi lailati utaqu minan nar bi'adadi sya'ri ghanami bani kalbin. Pada malam ini Allah Ta'ala lepaskan orang daripada azab api neraka seramai bilangan bulu-bulu kambing daripada Bani Kalbin. Kerana disebut Bani Kalbin ketika itu, Bani Kalbin ini bani yang paling banyak kambing ketika itu. Maka banyak kambing tu, tak tahu berapa ratus ekor ataupun beribu-ribu ekor, Allah Ta'ala ampunkan, Allah Ta'ala selamatkan orang daripada azab api neraka sebanyak bilangan bulu kambing. Seekor kambing berapa bulu? Siapa tahu? Berapa ratus bulu, berapa ribu bulu ada? Berapa ribu helai bulu ada? Tak tahu pun. Seramai sebanyak bilangan bulu kambing yang dimiliki oleh Bani Kalbin. Maka ulama mengatakan bahawa pada ketika Rasulullah menyatakan itu, Bani Kalbin adalah bani yang paling banyak membela kambing. Entah kalau ratus-ratus mungkin tak banyak lagi. Mungkin ribu-ribu kambing maknanya. Hanya bukan seekor, beribu-ribu mengikut bilangan. Mengikut bilangan. Allah Ta'ala lepaskan dia kecuali sittatan nafar, kecuali 6 orang, 6 jenis orang tadi. Moga-moga kita tidak termasuk 6 ini. Kalau termasuk pun sempat lagi bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan kita sempitkan rahmat Allah. Saya ada satu kuas, saya termasuk. Tak ada can dah mu, jangan kata gitu. Tak ada harapan dah mu. Dah boleh kata gitu. Ada 6. Siapa golongan ini yang Allah Ta'ala tidak ampunkan dia? Siapa? Ya ini mudminul khamar, orang yang ketagih arak. Kalau syaribul khamar, orang ini peminum arak. Mudmin, ketagih arak. Dia panggil peminum arak tega. Maknanya orang yang ketagih arak, maka Allah tidak ampunkan dia, walaupun orang lain diampunkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, akun liwalidayhi. Yang kedua, orang yang mendahaka kepada kedua ibu bapa. Sesiapa yang mendahaka kepada kedua ibu bapa, walau dia beribadat malaikat sekalipun di malam nisfu Sya'ban, Allah tidak akan ampunkan dosa dia. Maka besok pakat kita maaf belaka dengan mak ayah kita sebelum kita nak melakukan amal ibadat. Kalau ada mak saja. Kalau ada mak ayah minta maaf supaya malam ni kita, malam besok kita nak beribadat. Siang kita minta ampun, malam kita beribadat agar Allah Ta'ala ampunkan kita. Maka yang kedua, orang derhaka ibu bapa tidak akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, musirun ala zina. Musirun ni berkekalan. Berkekalan dia atas zina, maka Allah tidak ampunkan juga. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita. Zina mata, zina lidah, zina tangan, kemaluan dan seumpamanya. Moga-moga Allah menjaga kita. Maka yang ketiga. Yang keempat, wala musawim, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jangan ada adik-beradik tak tegar. Jangan kita ada lagi yang bermusuhan. Mana-mana yang tidak bertegar adik-beradik, tak tegar puas saudara, tak tegar mak saudara, tak tegar anak saudara, tak tegar adik, abang, kakak, tak tegar dia, maka beribadat dia Allah tak terima. Allah tidak terima. Maka kena baik-baik. Orang putus hubungan silaturahim. Wala mudrib, orang yang suka buat pemusuhan, orang yang suka bermusuhan, maka Allah Ta'ala juga tidak. Daraba bermakna pukul, mana saling suka memukul, yakni suka bermusuhan. Maka sesiapa yang ada bermusuhan dengan orang lain, bermusuhan dengan orang lain, Allah tidak ampunkan dia. Maka kita kena maafkan segala kesalahan orang, dan kita kena minta maaf pada orang lain kalau kita ada kesalahan. Maka pemusuh, orang yang bermusuh, Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa dia. Dan juga wala qattatun, orang yang suka fitnah-fitnah, buat fitnah orang, Allah tidak ampun. 6 orang ini, 6 jenis ini, Allah tidak terima dia, Allah tidak ampun. Ketika itu Allah mengampun ramainya manusia mengikut bilangan-bilangan bulu kambing Bani Kalbin.
Demikianlah. Dan dikatakan juga ni terakhir takut panjang sangat. Saya nak bagi tahu kalau nak baca kelebihan nisfu Syaban memang banyak. Memang banyak kelebihan nisfu Syaban. Maka ini yang terakhir. Maka dipanggil Lailatul Qismati wat Taqdir, malam pembahagian dan ketetapan. Allah bagi, Allah tetap. Allah bagi, Allah tetap. Apa dia? Allah Taala bagi. Maka ada yang Allah Taala bagi. Maknanya takdir-takdir Allah Taala bagi nikmat-nikmat yang tertentu kepada hamba-Nya, dan ada yang Allah Taala tetapkan. Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban nusikha li malikil maut kulli man yamutu min Sya'ban ila Sya'ban. Ada orang yang akan mati di bulan Sya'ban, maka Allah Taala padamkan nama dia. Tahun tu dia tak mati. Maknanya dia tak mati dengan sebab dia beribadat mohon pada Allah. Maka Allah Taala takdirkan dia pada waktu yang lain. Dan dikatakan juga wa innal abda liyawrisa, adakah Allah Taala tetapkan dia orang ini. Yawrisa ni makna menanam. Mungkin Allah ni dapat rezeki hasil banyak ni. Wa yanqihu, ataupun Allah Taala tetap dia akan berkahwin. Ataupun Allah Taala tetap wa bana bunyan, Allah tetap membina binaan dan seumpamanya. Dan ada juga Allah Taala maknanya menangguhkan kematian sehinggalah Allah Taala tetapkan yang lain juga. Maka malam nisfu Syaban juga, sebab itu orang baca Yasin. Kemudian dia kata baca Yasin yang pertama itu niat. Atas kita nak niat apa-apa tak ada salah. Doa atas kita. Kita pun niat lah. Niat apa? Untuk panjang umur. Panjang umur untuk apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah kita pun baca. Kemudian baca lagi Yasin untuk apa? Untuk murah rezeki. Maka baca lagi untuk murah rezeki. Maknanya kemudian baca lagi untuk apa? Untuk mati dalam iman. Maka baca itu tidak jadi masalah. Kerana berkatanya Atha Ibnu Yasar mengatakan bahawa malam itu adalah malam pembahagian dan juga ketetapan. Maknanya ini pandangan-pandangan daripada para sahabat. Maknanya mereka memberi pandangan ini ada malam pembahagian. Maka dan ada lagi malam ini dikatakan bahawa malam yang diangkat amalnya. Terangkat amal kita. Moga-moga ketika mana amal kita diangkat pada malam nisfu Syaban, amal kita diangkat dalam keadaan ketika buat taat. Ketika buat taat kepada Allah Ta'ala. Dan banyak lagi kelebihan malam nisfu Syaban. Mungkin Syaban tahun depan pula kita cerita. Maknanya moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan, semangat kepada kita. Moga-moga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, sehingga kita dapat fadilat di bulan Ramadan nanti. Dan saya doakan kepada para jamaah dan semua yang mendengar kuliah ini, agar Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa kita, dibersihkan hati kita, dibuangkan segala pemusuhan-pemusuhan yang dalam hati kita, kecintaan kita kepada maksiat. Kita mohon pada Allah agar Allah cabut kecintaan pada maksiat dan ditanamkan rasa kecintaan kepada melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah kurniakan kita taubat nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Kamu taubat dan berterusan di dalam taubat. Wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha. Dan kami minta berlindung denganmu daripada Allah, ya, minta berlindung denganmu ya Allah daripada perbuatan maksiat dan juga perkara yang mendorong kami daripada maksiat. Wa tafakkuri fi taraiqiha, dan kami minta berlindung daripada memikir-mikir jalan untuk melakukan maksiat. Wa muhmin
min qulubina halawatan majtainahu, dan kau buanglah dalam hati kami rasa inginkan melakukan maksiat, wa tam'u lima huwa bididdiha, dan kau campakkan dalam hati kami rasa tamak, rasa ingin nak melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma ahrimna lazzata maksiatika, ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami ini tertegah daripada merasa lazat dalam maksiat, warzuqna lazzata ta'atika, dan kurniakanlah kepada kami rasa lazat dalam melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu annaha zihil qulub qad ijtaman ala mahabbatik wal taqad ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasikillahumma rabitataha wa addi wuddaha wa ahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakbu wa syrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaih wa hiha bi ma'rifatik wa amilha ala syahadati bi sabili innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Tuhan kami kumpulkan segala dosa-dosa kami ya Allah, kami letak di hadapan pintu keampunanmu ya Allah, kami memanggil namamu ya Allah, kami mengetuk pintu rahmatmu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kurniakan kami husnul khatimah ya Allah, jangan kau biarkan kami dalam maksiat ya Allah. Demi Allah kami bercuba untuk meninggalkan maksiat, namun kami tidak berjaya ya Allah. Tolonglah kami di bulan Syaban ini ya Allah, berilah kekuatan kami beribadat di bulan Ramadan nanti ya Allah. Kurniakanlah kami keredaanmu ya Allah, masukkan kami di kalangan hamba-Mu yang saleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Minta maaf masih panjang sikit.